Baik, mungkin ada yang tanya, kenapa kurang suara-suara daripada Indonesia yang menegur ataupun mengkritik Dr. Ar-Razi Hashim secara terbuka? Di sini saya ingin kongsi satu skeleton in the closet di tanah Melayu ini. Ramai tidak mahu menegur beliau kerana apabila teguran berlaku, perkara-perkara lain akan tertarik sama. Jikalau aliran ataupun ajaran Ar-Razi Hashim hari ini ditegur secara terbuka oleh ramai kiai-kiai, tuan-tuan guru di Indonesia, mereka akan terpaksa melanjutkan kritikan mereka kepada isu-isu yang lebih besar. Nanti saya akan jelaskan apa. Mereka tidak mampu untuk berhenti mengkritik Buya Ar-Razi Hashim sahaja. Mereka tidak akan mampu berhenti di situ. Mereka terpaksa melanjutkannya. Kepada siapa? Kepada nama-nama besar. Orang-orang yang dianggap sebagai syekh-syekh jalan tasawuf. Orang-orang seperti, tidak lain dan tidak bukan, Al-Hallaj. Orang-orang seperti Ibn Arabi. Orang-orang seperti Al-Jili. Orang-orang seperti Rumi. Jadi bila kamu mengkritik Ar-Razi, kamu tidak mampu berhenti di situ. Jikalau kamu tidak mahu melihat dengan kritikan yang sama kepada ajaran orang-orang yang saya sebutkan tadi. Jadi saya faham kenapa belum banyak dan belum rancak dan belum giat kritikan ke atas beliau. Dan saya yakin kalaulah suara-suara kritikan itu semakin rancak di Indonesia, Buya Ar-Razi Hashim akan berlindung di sebalik siapa? Nama-nama itu juga. Dia juga akan berselindung dan protect diri dia dengan aliran Ibn Arabi, dengan Al-Jili dan sebagainya. Maka ini akan menimbulkan satu polemik besar. Whether you want it or not, sama ada anda suka ataupun anda tidak suka, perbincangan ini mesti berlaku. Lambat ataupun cepat. Dan kami di Sidang Kalam, kami sudah lama menantikan perbincangan ini kembali diarus-utamakan. Sebab apa? Selama ini dia di latar belakang. Dia di latar belakang keagamaan orang Melayu di Nusantara. Ini zamannya. Kita buka kembali isu ini. Apakah identiti keagamaan kita ini sebenarnya? Bila kita kata kenyataan-kenyataan Ar-Razi Hashim ini sesat ataupun bermasalah, mengapa kita berhenti di situ? Apa yang membuatkan kita takut untuk pergi ke kitab Al-Jili, kitab Ibn Arabi ataupun Tawasin Al-Hallaj dan mengkritikkan kritikan yang sama? Ini adalah satu cabaran besar yang saya faham. Kenapa ramai orang tak mau buat? Tetapi kita tak boleh elak. Kita kena jujur. Kalau benar-benar kita mengkritik atas dasar ilmu, atas dasar ilmi, atas dasar kejujuran dan insaf, maka kita tidak boleh pilih kasih. Nama kecil kita berani kritik, nama besar tutup mulut. Betul? Padahal apa yang disebutkan tu sama. Dan saya boleh katakan hampir kesemua yang dikatakan oleh Ar-Razi Hashim ini ada di dalam kitab-kitab orang-orang yang dianggap sebagai nama-nama besar dalam tasawuf. Dan pada malam ini, kritikan saya ni adalah kepada beberapa sahaja ajaran beliau. Bukan semua. Dan kritikan saya akan tujukan kepada isu-isu yang paling penting, yang paling besar. Yang paling teruk bukan isu kahwin 50. Okay? Menikahi 50 wanita. Itu bukan isu paling besar. So, saya tidak mahu address pada malam ini. Dan bukan isu Mahdi. Itu bukan isunya yang paling besar. Walaupun itu agak besar, tetapi dia bukan isu paling besar. Bukan juga isu nama roh. Bukan juga isu perwafakat. Sebab saya melihat netizen yang mungkin mengkritik, membincangkan ajaran beliau, banyak fokus kepada isu-isu ini. Isu 50 isteri ini isu fiqh. Isu Mahdi. Tak termasuk pun dalam usul akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nama roh ini pun kalau diterima pun dia tidak merosakkan apa-apa dalam akidah kita. Cuma mungkin isu perwafakan dan ada isu berkenaan dengan muamalah dengan jin dan syaitan. Itu juga agak besar dan saya akan sentuh juga perkara itu. Jadi malam ni saya akan sentuh pasal apa?
Saya akan jelaskan nanti apa saya akan sentuh. Baik. Poin seterusnya sebelum saya masuk kepada isi utama adalah Razi Hashim ini ada guru di sebaliknya. Ini sudah maklum. Bagi siapa yang follow apa yang sedang berlaku sekarang ini, guru beliau yang dipanggil sebagai Maulana Abati. Ya, Maulana Abati. Bagi saya, guru beliau patut ke hadapan sekarang ni. Tidak sepatutnya kritikan-kritikan ini ditujukan kepada Ar-Razi Hashim, dan Ar-Razi Hashim sahaja yang sepatutnya menanggung kritikan ini. Sedangkan kita tahu dia ada syekh. Dan kita tahu orang itu yang dianggap sebagai syekh oleh Ar-Razi Hashim telah membuat dakwaan-dakwaan yang amat besar. Yang sampai kepada netizens adalah beliau adalah Al-Ghawth. Qutbul Ghawth. Qutbul Ghawth ni adalah wali yang paling tinggi sekali. Yang paling tinggi, bukan yang nombor 2, bukan nombor 3, yang paling tinggi sekali. Dan beliau juga mendakwa telah bertemu dengan Khidir dan akan menentukan siapa yang akan jadi wali sekian-sekian. Ini dakwaan besar ataupun kecil? Ini dakwaan yang amat besar. Okey. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan lagi bersembunyi. Dalam sejarah Islam ni, kalau kita lihat yang suka sembunyi-sembunyi ini dua je. Satu, yang percaya pada imam yang bersembunyi adalah Syiah. Dan nombor 2 adalah geng Batiniyah. Ini dua je dalam sejarah Islam yang sangat suka bersembunyi, yang berselindung. Cukuplah berselindung di sebalik dakwaan Malamatiyah. Cukuplah. Okey. Bagi siapa yang mungkin tak tahu, Malamatiyah ni adalah sebuah kumpulan yang mendakwa mereka ni ingin menjaga keikhlasan hati mereka, tidak mahu dipuji, tidak mahu dipandang mulia, tidak mahu dipandang sebagai wali. Jadi mereka melindungi diri mereka dengan zahir yang kelihatan macam orang biasa atau bahkan macam orang fasik. Okey? Contohlah, kalau dia tidak merokok, dia akan sengaja merokok di depan orang supaya orang tidak menganggap mereka ini orang soleh. Mereka akan pakai dengan pakaian-pakaian yang kita kata tutup aurat tetapi tidak sopan. Faham? Bahkan ada Malamatiyah lebih teruk, mereka akan buat dosa-dosa kecil. Alasan mereka, daripada aku riak, daripada aku buat syirik di dalam jiwa aku, daripada orang puji aku, lebih baik aku buat dosa-dosa kecil. Ini aliran Malamatiyah. Ini adalah satu pemahaman ghulu dalam agama. Benda ni adalah bid'ah di dalam agama kita. Dia sebenarnya bid'ah yang tercela. Bid'ah yang tercela. Jadi jikalau Maulana Abati ini tampil ke hadapan, apa dia? Abuya Abati, pening pula Abuya Abati lagi kan. Dah macam Ahad Ahmad Muhammad pula kan. Ahad Ahmad Muhammad Mahdi pula. Ya, ni Abati apa? Abuya Abati, la ilaha illallah. So tampil ke hadapan dan beranilah kamu seperti beraninya Al-Hallaj. Seperti beraninya orang-orang seperti itu. Kamu harus tampil supaya dihakimi oleh para ulama yang mungkin kamu tuduhkan sebagai ulama zahir, sebagai ulama syariah. Apa yang harus ditakuti? Kalau benar mendakwa diri sebagai arif billah, bahkan Al-Qutb Al-Ghawth, dan dalam kepercayaan Al-Qutb Al-Ghawth ini, kalau kita rujuk kepada Tijani, mendakwa bahawa Qutb Ghawth ni mentadbir alam. Dan Ibn Arabi juga mengatakan perkara yang sama. Insan kamil ini mentadbir alam, ada kuasa kun, ada kuasa kun fayakun. Jadi apa yang ditakuti? Tampil ke hadapan, bismillah, supaya dihakimi oleh ulama-ulama syariat di Indonesia. Kenapa biarkan murid anda dihentam di khalayak ramai? Seorang syekh, sebagai seorang syekh seharusnya berani mengambil pertanggungjawaban. Baik.